Salam Ramadan 1442 Hijriah. Malam ini kita memasuki ke hari yang ke-6 Ramadan. Bersama dengan saya Faiz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, Bual Konti, satu minggu satu topik, bukan sembang biasa. Malam ini saya bersama dengan dua orang, seorang pengusaha bandel, owner bandel, seorang peminat bandel. Okey, bersama dengan saya Encik Azril Harhab, okey, owner Family Bundle, dan juga Yana Yunus, peminat bandel, artis, model. Hai. Okey, tengok sikit kamera lambai walaupun ketika puasa nampak kami ceria berada di sini. Cerita mengenai malam ini tajuknya pre-love atau bandel. Sebab apa? Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Macam-macam perniagaan bandel, perniagaan pre-love yang naik macam-macam sekarang ni kan, yang orang buat kan. Tetapi bagaimana kita nak ubah persepsi orang ramai mengenai pre-love atau bandel ni? Kita mulakan dengan Encik Azril yang sudah memiliki 15 cawangan. Okey, family bundle di Selangor, KL dan Ipoh di Perak. Okey. Encik Azril, bagaimana skeptical ataupun orang cakap pre-love dan juga bundle ni sama sebenarnya? Macam mana? Okey, sebenarnya dari segi barang tu sama. Okey. Pre-love dengan bundle ni pakaian terpakai. Cuma tinggal lagi pre-love ni dia lebih kepada pakaian mungkin baru. Baik. Pre-love daripada orang tu sendiri. Bundle tu pula biasanya barang-barang yang diimport. Ada banyak mungkin barang yang diimport dari Jepun atau Korea yang di-pack dalam bundle. Baik. Bundle tu bergantung dalam pada guni kilo dia lah, dalam guni dia lah. Jadi sebab tu pakaian pre-love yang dah di-pack dalam bundle tu, dalam guni tu dipanggil bundle lah. Sebab bila dia datang pun dalam kontena pun memang dia dah pack dalam bundle. Tapi isi dia sama saja, barang tu barang sama. Tetap pre-love juga. Barang pun pre-love juga. Kalau bundle lebih kepada pakaian, pre-love lebih kepada barang kita sendiri, tidak terhad kepada betul, pakaian, kerusi, meja kan orang jual kan. Betul. Puan Yana, bagaimana ataupun bermula dengan start minat bundle ni? Start minat bandel. Semenjak saya masuk saya cebur dalam bidang lakon. Okey. Sebab untuk sesuatu watak kita mulakan beberapa pakaian. Okey. Untuk MD baru memang taklah kan, sebab kita kadang-kadang pakai untuk sekali saja untuk sesuatu watak. Jadi bandel lah penyelesaiannya. Tapi bandel bukan pakaian terpakai, ada juga barang baru. Ya, betul, ada yang baru juga. Dan ada juga barang-barang yang cantik. Bandel tak jelas semestinya, orang kata bandel tu boleh dikatakan dia punya skeptical tu macam macam tu lah dia nak terkeluarkan. Tapi sebenarnya bandel ni kalau diorang betul-betul selam, ya Allah, barang-barang baju-baju yang anda tak pernah jumpa, yang cantik-cantik, branded pun boleh cakap, jumpa. vintage, yes, yang macam vintage punya kan. Wow, vintage. Betul. Okey, penonton-penonton dan pendengar-pendengar, kalau anda nak saksikan kami, ada sebarang komen, ada sebarang soalan, boleh cari kami di Facebook Berita Radio Bervisual Continuous, ataupun boleh saksikan kami menerusi saluran berita RTM My Freeview 123. Mudah sekarang kalau dekat online ataupun apps, boleh cari kami di RTM Click. Baik, Encik Azril, cerita mengenai perniagaan Family Bundle ni bagaimana? Sebenarnya mula terjebak ataupun macam mana sebenarnya? Perniagaan bundle. Jadi perniagaan bundle ni bermula daripada bapa dan ibu saya lah. So diorang mula buka di Chowkit dulu, tahun 90-an dululah. Baik. Jadi dia mula jalankan bisnes ni daripada gerai yang kecil lah. Kira kalau Chowkit hari ni macam itulah dia berniaga. Yang rasminya yang Family Bundle tu 2008 tu lah. Family Bundle ni kita brand kita punya perniagaan retail ni. Sebab saya sebenarnya buat wholesale juga. Jadi kita mula-mula kita start dengan retail kecil-kecilan. Kita pun dulu pun ibu bapa saya dulu dia ambil ni lah, dia beli bundle satu, buka, lepas tu dia jual selai-helai. Lepas tu perniagaan tu berkembang. Alhamdulillah kita ambil berlori-lori, lepas tu kontena. Lepas tu sekarang kita fokus dekat retail. Retail, sebab tu kita buka Family Bundle. Kita paling ada brand paling besar sekarang di Ampang Waterfront. Paling baru dan paling besar sekarang di Ampang Waterfront.
Tapi kita akan buka beberapa cawangan lagi tahun ni lah. Salah satunya di Pudu. Yang tu nanti kita cerita lebih lanjut mengenai walaupun PKP nampak tapi bagaimana kita nak bagi tahu kepada penonton-penonton, pendengar-pendengar kita ni Yana, sebenarnya bundle ataupun pre-love ni boleh diminati ataupun boleh dijadikan satu perniagaan. Betul. Dia macam mana cakap, kalau siapa yang pandai tu, dia boleh create satu macam saya, tapi saya tidaklah dalam bidang bundle. Saya pun berniaga juga, tapi lebih kepada barang-barang daripada China. Macam bundle sendiri, saya tengok sekarang ni memang saya tahu ramai apa orang kata peniaga-peniaga yang suka menjual barang bundle. Even dekat dalam live Facebook, streaming mana-mana kan, dekat dalam media sosial kita pun memang diorang banyak sekarang ni macam knitwear bundle, baju-baju vintage bundle, you know. So barang-barang tu semua barang yang berkualiti bagi saya. Bukan setakat macam bundle tu adalah barang yang terpakai dan macam orang kata macam boleh biasa-biasa je, tak. Macam barang buruk, barang lusuh. Padahal kalau dapat jumpa barang yang vintage tu, yang tu kita cerita mengenai duit kejap ni. Ya, Faiz ni baju saya. Nampak pakai bandel, nampak. Tengok penonton. Ni pun bandel. Bukannya. Tak sangka pula saya jumpa Toki dia kat sini. Lepas tu malam ni jumpa datang pun tengok pakai baju hijau dua-dua sama-sama. Betul. Okey, kita nak cerita ataupun kita nak dengarkan daripada Nervous Pretty Ugly cerita mengenai bundle ni. Apa kata beliau? Assalamualaikum, saya Nervous daripada band Pretty Ugly. Saya ni memang suka beli barang-barang bundle sebab saya ni collector. Sebab satu lagi, sebab saya ni hoarder. Memang banyak barang yang saya simpan, saya kumpulkan. Sebab bagi saya, kalau satu benda tu saya suka, saya akan simpan. Dan juga saya gunakan dia sebagai prop. Macam contohnya saya ada kamera lama, saya simpan, saya beli kat merata lah. Saya travel around the world kan, saya beli kat sana, antaranya Australia, New Zealand, Indonesia, saya beli. Walaupun rosak, tapi saya suka simpan sebab gunakan tu sebagai prop. Satu lagi, saya kumpul contohnya barang-barang baju bundle. Sebab baju dan juga selalunya baju lah, seluar dan kasut jarang. Baju, jaket semua. Sebab saya rasa ia adalah satu, kadang-kadang kat Malaysia tak boleh dapat. Jadi barang-barang yang macam ni selalunya rare dan saya kumpulkan barang-barang macam tu juga. Betul lah, nampak Yana tengah siap buat FB live dengan peminat-peminat. Nak bagi tahu Bual Konti ni ada dekat Facebook Berita Radio Bervisual Continuous ataupun saluran Berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Cantik, YouTube pun boleh tengok. Buat YouTube pun ada kan, insya-Allah. Encik Azril, cerita mengenai bundle, ada yang pakai terms selam, pecah guni, lepas tu lock. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton-penonton, pendengar-pendengar kita ni yang muda, yang tak tahu nak berniaga, mula start berniaga, term-terms ni yang dipakai. Okey, selam ni biasanya term yang dia orang pakai bila dia masuk kat kedai bundle. Orang cakap selam dekat air. Okey. Sebab kalau kadang-kadang ada tempat yang tempat penjual bundle yang betul-betul dia jual tu, kadang-kadang barang tu berlonggok. Jadi macam yang kita jual kat family bundle semua dah gantung. Jadi kalau barang tu berlonggok, kadang-kadang yalah orang tu kena pilih. Kita boleh pilih sendiri, cari satu-satu. Ada tempat. Jadi kat dalam, kalau apa orang kata, ingatkan kalau kita masuk dalam family bundle, especially yang barang longgok tu, adakah barang tu memang barang-barang biasa ataupun sebenarnya dalam longgokan tu ada barang yang tersembunyi? Tak jugalah, tapi saya tengok mungkin ada yang di kedai-kedai yang lain kan, cara dia menjual memang dia tak hanger, maksudnya dia tak gantung baju, ikut cara dia longgok lah. Itu nampak macam orang tu macam selam. Ramai-ramai kadang-kadang datang pilih kan. Sebab bagi saya, sebab kalau saya masuk family bundle kan, dia dah gantung-gantung tu, kononnya itu yang eksklusif sikit lah. So kita kena pergi cari betul. Rupanya tidak, kadang-kadang kat dalam. Tapi itu pun kira selam juga, tapi selam cara lain gantung lah. Cara gantung lah. Yang nampak gantung tu sebenarnya apa yang dapat daripada buka guni tu juga lah. Daripada buka guni tu juga. Yang tu yang hasil kemudian lah. Hasil kemudian. Jadi sekarang ni cara berniaga bundle ni ada juga yang orang buat live. Kadang-kadang guna Facebook live lah biasanya. Jadi dia akan buka guni tu depan dia punya penonton. Baik. Lepas tu dia akan dia akan ambil pakaian yang mana yang dia boleh jual, dia akan hargakan masa tu. Bermula, harga bermula? Kadang-kadang diorang biasa yang saya tengok dalam RM10 lah, atau mungkin ada juga yang RM5. Dia start dari situ. Lepas tu nanti kadang-kadang mungkin ada peniaga-peniaga yang buat bidding. Jadi kan nanti di Facebook live tu dia bidding lah. Paling tinggi boleh pergi?
Saya tengok dalam 100 lebih. Kalau betul-betul vintage barang tu mungkin dalam 1000 pun ada juga. Tapi yang saya tengok biasa dalam ratus lah, mungkin dalam 100 lebih tu biasa, 200 biasa. Satu baju, Yana. Satu baju. Satu baju. Macam tu sekali dia beat kan. Kalau Yana paling mahal pernah beli? Bandel. Bandel. Puluh-puluh je. Puluh-puluh je tapi banyak. Tak ada satu baju tu pun Satu baju puluh. Puluh macam 40 50 ada. Okey. Tapi kalau compare saya tahulah harga kalau kat luar berapa kan untuk baju betul. macam tu. Yes. Okey, nampak. Macam baju macam ni pun yang saya pakai ni pun bukannya murah juga kat bandel kan. Tapi dia lagi murah lah berbanding yang di luar yang baru punya macam Dia tu. tengok orang yang pakai juga, tengok gitu orang kan? bergaya. Kan? Macam tu ke? Oh okey. Okey, bersama dengan saya sekarang ini Encik Azril Harahap, pemilik ataupun owner Family Bundle, dan juga Yana Yunus. Kita berehat seketika kembali selepas ni dalam Bual Konti. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Ambo sedia ke? sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia. Untuk menerima vaksin COVID-19. Bundle soft toys yang saya niagakan ini daripada luar negara. Sambutan dia agak menggalakkan, terutama daripada ibu dan bapa yang ingin mencari soft toys yang lebih murah tetapi kelihatan baru. Jadi barang-barang ini kita boleh kata mesra poket lah. Kalau anda ingin berjimat, anda boleh dapatkan barangan pre-love bundle soft toys luar negara ni dari saya dan di FB saya, Afzan Yusof. Bersama dengan saya adalah Encik Azril Harahap, owner Family Bundle, dan juga Yana Yunus, artis ataupun peminat bundle juga. Nak lock lah baju ni. Jangan lock jangan lock baju. Tak boleh. Okey. Nak cari lain pergi Family Bundle. Ya. 15 cawangan, masuk cawangan ke 16 Di Pudu. perancangan. Dalam 1 bulan insya-Allah kita akan buka di Pudu lah. Baik, sebulan lagi. Sebulan lagi insya-Allah. Okey, jadi sesiapa yang rasa nak selam lagi, tak cukup selam lagi Family Bundle, banyak, maksudnya akan ada pertambahan, Akan ada pakaian lagi lah, macam-macam, betul. pelbagai variety lagi kan. Setiap cawangan tu dia berbeza. Tengok. Tapi adakah dia lebih besar daripada yang ada kat Ampang sekarang? Tak, yang ini lebih kecil sikit. Okey. So maknanya sekarang ni Ampang memang besar. Ampang yang besar. Permulaannya kecil. Kan. Yana pula perancangannya ada lagu baru. Ya ada. Bila tu? InsyaAllah lepas raya ni akan dilancarkan. Tajuk bagi tahu lah. Nak kena beritahu Ya. Kalau surprise ke? Oh, surprise. Kan? So, macam lagu yang sebelum ni ke? Jangan Okey, Cemburu. betul. Macam lagu sebelum konsep ni. dia totally Konsep different. Dia? Oh, different Different. Tak Kalau sama. tengok memang betul ke ni Yana Yunus dulu ni? Okey, So kalau nak. mungkin ada apa orang kata
lain sikit, kelainan sedikit. Kena kat tunggu dalam. kelainannya, pergi cari ataupun follow Yana dekat Betul. Facebook. Betul, Facebook. Facebook Yana Instagram? Yunisful. Instagram, YouTube, TikTok tak ada. Ada. TikTok je. Yana Yunus. Okey, terima kasih kepada anda yang sedang menonton ataupun mendengarkan kami menerusi My Freeview saluran 123 Berita RTM ataupun di Facebook Berita Radio Bervisual Continuous. Ada soalan daripada pendengar-pendengar, penonton kita, Nur Akila Ahmad Fauzi. Dia kata lebih selesa kepada bundle, Encik Azrin. Okey, sebab barang rare dan barang masih lagi dalam keadaan antik. Jumpa tak Yana? Kalau selam-selam tu dia jumpa barang vintage. Vintage, saya ni bukan peminat vintage sangat. Okey. Jadi saya fokus tu bila masuk kedai. Fokus saya suka macam barang-barang fancy. Yang macam ni kan, macam lain-lain. Saya suka kan kita suka buat show kadang-kadang. So kadang-kadang terjumpa juga benda macam ni. Tak jumpa pun kat mana-mana. Jadi saya ambil. Yang vintage tu, orang kata vintage tu dia lebih macam lama ke? Dia ada peminat dia sendiri. Lepas tu vintage ni ada value dia yang sendirilah. Kadang-kadang kalau dari t-shirt tu, kadang-kadang dari gambar tu. Betul? Dari gambar tu daripada brand. Kadang-kadang macam Nike. Orang mencari. Macam Nike sekarang mungkin macam ni bentuk dia hari ni. Tapi dulu bentuk dia mungkin lain-lain. Dia punya logo dia lain-lain. Jadi itu vintage. Jadi itu yang vintage. lama punya dia orang panggil vintage. Yang lama punya kadang-kadang ada barang yang dari Biasa, tahun 70, 80 pun ada juga. Biasanya barang-barang yang macam rare, yang cantik tu senang dapat tak? Memang susah lah nak dapat. Setiap hari lagi susah nak dapat barang tu sebab tu dia ada value dekat situ. Kata pecah guni setiap hari tak ada barang. Tapi tahun kita kan sekarang dah 2021 nak cari barang 70-80-an bukan ada lagi kan. Okey, macam Cik Azril ada kedai, ada website. Betul. Familybundle.com. Familybundlemalaysia.com. Familybundlemalaysia.com. Beza dia kedai dengan website. Beza dia tak adalah beza sangat sebenarnya sebab barangan dia sama. Cuma dia apa yang ada di kedai itu masukkanlah dalam website. Adalah mungkin dalam website tu pun ada barangan-barangan yang lain yang kita letak barang-barangan vintage kat situ lah. Cuma situlah boleh jumpa barang vintage. Dia sebenarnya website ni untuk memudahkan ni lah pelanggan saya. Kadang-kadang kedai dah tutup. Dia gian sangat nak cari bundle. Yalah duduk dekat rumah atas katil tengok kat phone. Betul juga. Macam addicted juga tau bundle ni. Macam Yana. So last bila pergi bundle? Last sebelum sebelum PKP lah. Itulah waktu sebelum kita PKP. Jadi bila pergi bundle tu apa kepuasan sebenarnya Yana? Kepuasan. Ya Allah. Kalau memang puas sangat. Puas. Satu dia punya puas sebab dapat beli. Satu. Yang kedua kita boleh dapat banyak. Okey. Yang ketiga ialah dia macam worth it lah untuk kita. Macam kadang-kadang dalam RM100 tu kita boleh dapat bermacam-macam jenis pakaian dan beberapa helai ataupun beberapa pasang jenis pakaian kan. So itu kepuasan dia. Masuk je beli. Tak ada tak beli je saya. Especially dekat family bundle memang dekat dengan rumah pula. Dekat dengan rumah. Itu yang senang. Lepas tu kita ni saya tahu kalau peminat bundle ni bukan jenis cerewet. Kan? Saya. Macam Yana? Tak sangat. Kira saya tak menyusahkan sangatlah pekerja dia ataupun staff family bundle tak ada. Sebab saya cari sendirilah. Ada sesuatu sebenarnya yang dicari peminat pre-love ataupun bundle ni dan juga ada rahsia daripada owner bundle ni. Kejap lagi kita akan kongsikan. Jangan ke mana-mana. Bual Konti berehat seketika. Perkara berkait dengan nyawa, berkait dengan kesihatan rakyat, kerajaan tidak akan mengambil pendirian demi kepentingan rakyat. Perkara ni perlu diberi secara percuma. Kerajaan tanggung seperti mana yang sebelum ini Disember misalnya yang Mak Berhormat Perdana Menteri memaklumkan bahawa
kita telah ada 83% dan untuk 83% melibatkan kos lebih kurang 2.05 bilion. Ini kerajaan bayar, rakyat tak bayar-bayar. Malah melalui belanjawan yang sama bagi menggalakkan lagi, barangkali ada yang merasa tak yakinlah dengan vaksin yang diberikan oleh kerajaan, mahu dapatkan sendiri melalui swasta dan sebagainya. Kita sediakan pula peruntukan melalui percukaian yang mana mereka yang boleh claim lah vaksin sendiri boleh claim. Supaya kita nak supaya rakyat tidak terbeban. Dan atas setiap orang kalau saya boleh kongsi jangkaannya dengan kos yang pembelian yang kita buat. Secara pukul ratanya atas setiap orang kerajaan menanggung dalam RM77. Pre-love atau bundle, masih lagi kita membicarakan mengenai tajuk tersebut. Malam ini Bual Konti bersama dengan saya Faiz Azlan dan juga bersama dengan dua tetamu kita di Konti pada malam ini, Encik Azril Harhab, owner Family Bundle, dan juga Yana Yunus, peminat bundle ataupun artis model sekarang ini. Memang seronok katanya beli barang bundle ni satu kepuasan untuk diri. Pakai pun baju bundle. Ya, sempena. Saya pun peminat bundle. Tetapi almaklumlah, wardrobe dah sediakan. Kita pakailah. Encik Azril, ada rahsia tak berniaga bundle ni? Sebab kita nak orang suka sebenarnya ataupun nak mulakan perniagaan dengan bundle ni. Jadi apa rahsia berniaga bundle? Dia sebenarnya perniagaan bundle ni dia perlu banyak pengalaman. Maksudnya pengalaman tu daripada nak mengenali barang tu. Kadang-kadang ada barang tu yang kita nampak dah buruk, dah lusuh. Tapi kalau kita tak kenal barang tu, tak tahu nilai dia, kita rugilah dari situ kan. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang baju tu daripada tahun-tahun lama. Jadi kalau biasanya kalau nak belajar tu memang kena masuk dulu ke kedai bandar-bandar lah, belajar macam mana orang tu letak harga semua barang ni kan. Baik, pengalaman dan pengetahuan itu penting untuk membuka perniagaan bandar. Umur berapa, Cik? Saya 28 tahun. 28? 28 Nampak tahun. sudah jadi owner Family Bundle. 15 cawangan, masuk 16 sebulan lagi. Alhamdulillah. Amin. Syukur. InsyaAllah. Jadi situasi waktu PKP, berniaga tu memang kita kena tutup lah masa tu. Tapi sebab bukan essential. Kita bukan essential punya business. Tapi kita ada juga fokus dekat kita punya online ni lah, website lah. Facebook, pada masa tu lah website. Betul. Tapi saya tengok pun peniaga-peniaga kecil yang lain kan, banyak juga ada orang buat Facebook live untuk apa ni lah, untuk yalah kena macam mana kan, kena cari rezeki ni lah, cari usaha lah. Betul. So kurang-kurangnya sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan, at least kat di luar sana, kalau boleh lah berjinak-jinak dengan perniagaan. Sebab rasanya masa PKP sekarang ni kita dah tahu perniagaan adalah sesuatu, orang kata punca rezeki yang patut ada lah. At least untuk diri kita. Kadang orang malu sebab berniaga bundle, berniaga pre-love ataupun tak reti nak berniaga. Yana, macam mana? Bagi saya semua langkah permulaan. Macam saya pun malu juga. Siapa kata tak malu nak cakap kepada lah. orang. Betul. Malu. Apalagi kita kadang-kadang orang kata orang claim kita pakai penyanyi kan. Penyanyi jual ni ke? Dia orang kan macam tu. Tapi alhamdulillah semenjak PKP tu kita memang tutup benda tu semua. Yang penting rezeki halal, yang halal. Jadi alhamdulillah masa tak cakap tipu lah, masa PKP tu nak kata kita susah, tidaklah susah mana. Sebab apa, Allah sebenarnya buka pintu rezeki kita, cuma kita nak dan tak nak saja. So ramai penyanyi-penyanyi Yana yang buka perniagaan sendiri, yang cuba, yang bukan dalam bidang dia orang pun alhamdulillah berjaya sampai hari ni diorang bertahan. Jadi maksud saya, jangan kata sebab PKP ni kononnya kita sebagai artis kita tak boleh nak memulakan perniagaan. Kononnya kita ada satu punca rezeki saja. Itu bagi saya tidak munasabah lah. Itu tidak boleh dijadikan alasan lah. Jangan nampak macam satu kerjaya itu boleh menjana pendapatan masa depan, tetapi
sebenarnya perniagaan sampingan tu mungkin boleh membantu. Tiba-tiba waktu PKP ni kan mungkin ada pesanan daripada Encik Azril untuk pendengar-pendengar, penonton-penonton kita. Nak memulakan perniagaan bundle. Ada tips? Okeylah. Kalau saya biasa banyak juga orang yang datang kat saya kan nak belajar, nak buka bundle ni semua. Tapi yang macam saya cakap lah, mesti kenal dulu dengan barang tu kan. Baik. Kalau boleh, kalau nak mulakan perniagaan bundle ni, kalau boleh beli beli bila kita pilih dulu barang tu. Maksudnya pergi ke kedai-kedai kan, macam selam dulu di kedai, fahami dulu, lepas tu kalau nak beli pun cari owner family bundle. Ya. Itu yang penting. Kena berguru, kena belajar dengan orang yang ada ilmu. Baik, itu dia Encik Azril Harahap, owner family bundle, dan juga Yana Yunus, terima kasih, peminat bundle, artis, model, tetapi dalam masa yang sama turut menjana pendapatan sampingan dengan berniaga. Betul. Okey, kita harapkan pengalaman ataupun pengetahuan skeptikal kita mengenai bundle ataupun pre-love ni satu perniagaan yang orang kata mengemis, orang kata tak ada masa depan, tetapi telah dibuktikan oleh owner family bundle Encik Azril. Yana pun sama juga berniaga. Harap dapat mengubah nasib kita juga. Jangan malu untuk berniaga, lagi-lagi pendapatan sampingan kita pre-love atau bundle. Sampai jumpa lagi, saya Faizal Azlan. Assalamualaikum. Bual konti bukan sembang biasa.